Right, kita masuk surah An-Nisa ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita hari ini masih lagi dalam surah An-Nisa, baru sampai ayat yang ke-34. Hari ini kita belajar mengenai apa yang Allah katakan mengenai nusus. Nusus selama ni awak dengar aja nusus. Cuba kita dengar apa yang dari Al-Quran itu sendiri. Ayat 34 surah An-Nisa. Kaum lelaki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh kerana Allah telah melebihkan sebahagian daripada mereka lelaki atas sebahagian wanita, dan kerana mereka telah menafkahkan sebahagian daripada harta mereka. Sebab itu maka wanita yang solehah ialah yang taat kepada Allah dan memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh kerana Allah telah memelihara mereka, wanita yang kamu khawatirkan nususnya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah dari tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Tengok susunan ayat. Rijalun qawamun. Qawamun daripada qawan, qiyam. Pemimpin. Lelaki adalah pemimpin kepada kaum wanita, bukan penguasa. Allah tak sebut sebagai al-mulk. Jadi tugas lelaki sebagai suami adalah memimpin, bukan penguasanya. Penguasa ni boleh buat suka-suka, nak sepak-sepak, nak terajang-terajang, nak jatuh hukum, tidak. Okey? Jadi lelaki sifatnya adalah memimpin. Alright? Jangan perempuan yang memimpin, hendaklah lelaki. Apabila Allah letakkan lelaki sebagai pemimpin, sudah tentu Allah bagi dia dengan kekuatan atau keperluan sebagai pemimpin, kesabarannya, daripada tenaganya, susuk tubuhnya dan sebagainya. Dan apabila seorang perempuan itu sepatutnya dipimpin, dia dilengkapkan dengan fitrahnya, hatinya, kemampuannya, kekuatannya dan sebagainya. Ingat, lelaki adalah pemimpin, bukannya penguasa buat suka-suka terhadap wanita, bukan. Itu adalah amanah dari Allah. Kalau awak tengok dalam ayat-ayat Al-Quran, disebut wahai orang-orang yang beriman. Dia tak sebut wahai perempuan-perempuan beriman, tidak. Berarti lebih kepada ayat itu ditujukan kepada kaum lelaki, dan perempuan itu senang dipimpin. Itu mana ada dalam ayat Al-Quran wahai perempuan-perempuan yang mukminat, kan? Lebih kepada wahai orang-orang yang beriman. Okey, jadi fitrah, secara fitrahnya perempuan memang perlu oleh kerana Allah telah melebihkan sebahagian mereka kaum lelaki atas kaum wanita daripada segi tubuh, badan, kebolehan, pemikiran, kesabaran dan sebagainya. Okey. Mendapat faraid yang lebih 2 kali ganda daripada perempuan dan sebagainya. Okey. Dan kerana lelaki itu telah menafkahkan sebahagian harta mereka, bayar mahar kepada wanita, itu wajib memberi nafkah sebagainya adalah kewajipan daripada pihak lelaki. Okey, tengok Sebab itu wanita solehah, wanita solehah, awak dengar betul-betul. Okey, adalah yang taat kepada Allah dan memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Perempuan solehah yang pertama adalah taat kepada perintah Allah semuanya. Sembahyang, puasa ke, zakatnya ke, aurahnya ke, cara cakapnya, jalannya dan sebagainya, mengikut perintah Al-Quran dan Sunnah Rasul. Dan juga taat kepada suaminya. Okey, memelihara diri, okey.
sebenarnya memelihara diri, okey tengah memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Yang pertama, ketaatan seorang wanita apabila dia sudah berumah tangga, berpindah daripada mak bapaknya kepada suaminya. Awak bukan lagi di bawah jagaan ibu bapa kamu. Awak kena utamakan suami kamu lebih daripada ibu bapa kamu sendiri, sebab kamu adalah di bawah pimpinan yang baru. Faham? Alright. Yang keduanya, perempuan solehah adalah perempuan yang taat kepada Allah dan memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Pelihara diri kamu, berita keluarga kamu jangan sampai terkeluar walaupun di kalangan adik-beradik kamu sendiri. Keaifan suami kamu hendaklah kamu pelihara. Awak tak payah cerita adik-beradik ke mak bapak awak, suami saya tak sembahyang. Jangan. Pelihara. Kamu adalah menanggung amanah. Cerita yang luar sudah, macam mana suami? Baik, biasa je, habis itu. Jangan kamu tidak menjaga amanah, sebab kamu adalah diamanahkan oleh Allah untuk memelihara diri ketika suami tak ada. Kehormatan suami awak, awak hendak jaga kamu jaga. Ingat, jangan kamu cerita keburukan, keaifan suami kamu kepada keluarga orang lain. Dia sudah tak ada apa lagi. Seboleh-boleh walaupun dengan ibu bapa kamu sendiri. Adik-beradik pun tak boleh apa. Yang banyak makin bakar api dia, jadi batu api. Faham? Ya? Perempuan solehah adalah perempuan yang taat kepada Allah dan memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Jangan yang muka-muka. Pelihara betul-betul suami awak. Jangan cerita keburukan. Jangan sekali-kali cerita keburukan suami kamu kepada orang lain. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nususnya. Tengok ayat ni. Wanita-wanita yang khawatir, yang kamu khawatirkan. Seorang lelaki, bukannya isterinya nusus, khawatir saja, dia sak sahaja, Allah sudah arahkan dia membuat 3 tindakan. Pilihlah salah satu daripadanya mengikut susunan. Yang pertama, nasihatkan dahulu. Tinggalkan tempat tidur dan pukullah mereka. Tengok susunan ayat. Wanita yang kamu khawatirkan nususnya. Nusus tadi tak taat pada Allah, tidak menjaga kehormatan keluarga. Isteri tak sembahyang, isteri tak nak puasa, isteri tak mau berpakaian menutup aurat, itu sudah dianggap nusus. Sebab perempuan solehah tadi taat kepada Allah, bukan tak taat kepada suami saja. Taat kepada Allah itu mendahului. Okey, jangan cakap suami kata, kau ni aku suruh kau pakai baju bebek macam ni kau tak nak. Ini nusus, bukan. Taat kepada Allah hendaklah utama, bukan main ikut kepada kata suami. Okey, taat kepada Allah itu yang utama. Jadi nusus ini, melanggar perintah Allah pun dianggap nusus. Tidak mau taat dalam suami yang tidak bertentangan dengan kehendak suami, yang tidak bertentangan dengan agama juga adalah nusus. Okay. Kalau suami awak katakan jangan balik rumah mak bapa awak, lebih baik kamu jangan balik walaupun ibu bapa kamu adalah sakit. Sebab kebenaran daripada suami itu lebih penting. Faham? Jangan balik raya ni rumah adik-beradik awak. Suami lebih tahu. Kadang-kadang ada kes-kes tertentu, harta pesaka ke benda gaduh sana sini. Lebih baik kamu ikut saja kata suami. Kalau nak kamu nak sayangkan keluarga kamu, inilah cara mendidik keluarga sakinah. Inilah dia kata keluarga sakinah, keluarga yang ikut Al-Quran. Faham? Okey. Apabila kamu khawatir aja nusus, okey, adalah handphone, nombor telefon tak siapa benda ni, laki mana pula ni. Laki tak tahu, suami tak tahu. Dia sudah sak ni nombor macam tak kenal aja.
maka di situ sudah perlu dinasihati. Bukan sampai tunggu dah haru biru baru nak nasihat. No. Perkataan jika kamu khawatir sudah cukup untuk mengikut perintah. Yang pertama, nasihatkan dulu. Kalau nasihat dah tak boleh, awak masuk langkah yang kedua, tinggalkan dari tempat tidur. Nah, perempuan begitu egois, ego kerana kecantikan, lelaki ego kerana kekuatan. Apabila seorang itu ditinggalkan tempat tidurnya, satu mendidik bahawa kecantikan kamu itu tidak menghalang si suami untuk taat kepada Allah. Tetapi kalau seorang perempuan itu ditinggalkan daripada tempat tidurnya, terasa bahawa aku tak cantik lagi ke. Bahkan dalam hal poligami, perasaan yang pertama timbul apabila suami nak kahwin lagi bagi seorang perempuan adalah, apakah aku tak secantik dulu? Kerana perempuan ego kerana kecantikan dan lelaki ego kerana kekuatan. Allah tidak perintahkan kau tinggalkan perempuan ini dan cari ganti yang lain. Tidak. Sekali-kali tidak. Jangan tinggalkan isteri yang pertama dan pergi ke isteri yang kedua. Tidak. Tinggalkan tempat tidur berarti cuma sekadar tinggalkan tempat tidur saja. Right? Tapi kalau nasihat tinggalkan tempat tidur pun tak boleh, Allah perintahkan, ini perintah daripada Allah, pukullah mereka. Pukul isteri. Pukul ya. Sebab itu perintah dari Allah. Kalau nasihat tak datang, tak jadi, ditinggalkan tempat tidur pun tak boleh, maka pukul. Alright. Banyak perkara yang awak nak tahu mengenai pukul. Yang pertama, bukan cederakan. Kalau awak cederakan isteri kamu, kamu dah termasuk dalam hukum jenayah. Allah suruh pukul, bukan untuk bantai. Tujuan pukul hanyalah untuk mendidik, jangan nusus, itu saja. Bukan untuk menyiksa. Kalau dalam lapas taklid di Johor, kalau kamu cederakan isteri kamu, dia mengadu pejabat qadi, dan qadi menjatuhkan memang dia mencederakan, maka boleh jatuh satu talak dengan bayar RM1. Itu lapas taklid di Johor. Itu pun kalau mengadu, kalau dia tampak dia tempiling sampai bengong pun tak ngadu pun awak tak kisah, sayang sangat whatever, itu maka tak jatuh. Tetapi awak perlu diingat bahawa kamu cederakan isteri kamu, kamu termasuk dalam peraturan jenayah, ada kisas. Alright, perlu diingat. So, kalau isteri kamu nusus, tidak mau solat, tak mau sembahyang, tak mau berpakaian akhlak, melanggar peraturan Allah, tak mau ikut kata suami, kalau suami kamu ambil tindakan ini, ketahuilah bahawa itu adalah perintah dari Allah. Nasihatkan, tinggalkan tempat tidur atau pukul. Faham? Allah tak sebut apa lagi yang keempat. Yang pertama, biasanya tahap ketiga ni dah faham. Kalau sampai tahap dipukul ini bagi suami yang beriman. Ini kalau tendang terajang, ini lelaki yang bengong sana sini, itu dah tak masuk. Ini lelaki yang beriman. Alright. Allah tak perintahkan kamu tengking isteri kamu. Jangan sekali-kali kamu marah isteri kamu. Jangan sekali-kali kamu marah. Jangan sekali-kali Allah tak suruh kalau nusus, suruh cerai, tidak. Allah tak suruh kat situ kalau nusus, cerai. Tidak. Ada? Tak ada? Okay. Jadi, kalau dia nusus, pilih 3 itu je. Tidak ada pilihan yang lain. Sesudah ketiga tu dia pukul benda, kalau tak sayang sangat, awak nak cerai, cerai. Tapi bukan maki hamun, bukan marah, dan bukan cerai. Tidak disuruh dekat situ. Cuba tengok surah At-Taghabun. Surah At-Taghabun ayat yang ke-14.
tengok surah At-Taghabun, surah yang ke-64, muka surat 942. 942. Tengok surah At-Taghabun. Wahai orang yang beriman. Ini panduan untuk orang yang beriman. Cuba. Surah yang ke-64, juzuk yang ke-28, muka surat 942. Wahai orang yang beriman. Ini panduan untuk orang beriman. Sesungguhnya di antara isteri-isteri kamu dan anak-anak kamu ada yang menjadi musuh bagi kamu, menghalang untuk ibadah semuanya. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Berhati-hati. Seorang suami kena hati-hati terhadap isteri dan anak-anaknya. Isteri-isteri dan anak-anaknya. Okey. Maka jika kamu memaafkannya dan tidak memarahinya serta mengampuninya. Okay. Macam-macam PM isteri dia. Okey, tapi Allah perintahkan, tengok, jika kamu maafkan, tidak marah, mengampuninya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu adalah satu didikan yang paling baik untuk mendidik isteri. Bagi suami yang nak mendidik isteri yang baik, yang pertama, kalau nusus, nasihatkan, tinggalkan tempat tidur, pukul. Jangan ditengking, jangan dimarah. Apa tak lagi dipanggil jelek. Muka dah tak cantik, macam tempayan, whatever. No, jangan sekali-kali. Jangan sekali-kali. Itu panduan bagi orang yang beriman. Kalau kamu sayangkan suami kamu, kalau kamu nak disayangi oleh suami kamu, bawa Al-Quran untuk mereka. Okay. Kalau dia tak tahu peraturan agama, rosak dia. Ditepiling sana, ditendang pelangkung sana, dimaki, diungkit dan sebagainya. Faham? Kita balik surah An-Nisa mengenai nusus. Wanita yang kamu khawatir akan nususnya, maka nasihati mereka, pisahkan dari tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaati kamu, jangan kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Jangan nak cari kesalahan suka-suka. Isteri kalau dah baik, sudah, yang sudah. Jangan awak nak ungkit dulu sana sini, cari salah, hintai sana sini. No, tak perlu. Okey? Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Ingat wahai suami, kamu adalah diarahkan untuk memimpin. Kamu bukan penguasa untuk mereka. Awak nak tuduh-tuduh isteri suka-suka? Jangan. Jangan main tendang terajam suka-suka. Jangan. Isteri ada hak di sisi Allah. Okey? Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam daripada keluarga perempuan. Ini kadang-kadang orang lain nampak keluarga ni dah gaduh, dah tak ada hala dah. Dalam keadaan begitu, hendaklah dilantik seorang hakam atau hakim pendamai, satu daripada pihak lelaki, satu daripada pihak perempuan. Bukannya membela yang saudaranya, bukan membela lakinya, okey, tetapi menyelesaikan apa juga masalah. Disiasat yang saudara berperantiklah saudara abang yang sulung ke pakciknya, menyiasat pihak perempuan, menyiasat perempuan, yang laki nak menyiasat yang laki, kemudian bertemulah dua hakam ini, yang dipanggil hakam ataupun hakim. Ini penting. Kadang-kadang suami isteri dah tak boleh diselesaikan lah. Perintah Allah, jika khawatir ada persengketaan antara keduanya, kirimlah hakam. Okey? Dari keluarga laki-laki dan seorang keluarga daripada perempuan, jika kedua hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, nescaya Allah akan memberi taufik kepada suami isteri itu. Sesungguhnya Allah mengetahui lagi Maha mengenal. Sama ada nak diceraikan atau nak rujuk balik, nak damai, bergantung kepada dua hakam tadi. Okey? Doktor teringat dalam tafsir Al-Azhar, suami isteri dibawa bertemu dengan Sayyidina Ali karamallah. Okey, jadi hakam
diarahkan oleh Sayyidina Ali menyiasat yang laki, yang seorang menyiasat perempuan. Si lelaki dia kata apa? Kalau keputusannya cerai, saya tak setuju. Sayyidina Ali, aku tahan kamu. Berarti dia tidak dibenarkan balik. Sebab dalam Al-Quran, kamu tidaklah mengikut keputusan dua hakam tadi. Faham? Ikut je, tapi hendaklah telus. Bukan yang laki membela lelakinya, bukan saudara yang perempuan membela perempuan. Itulah kau punya no. Tujuannya tengok, jika kedua hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, apalah yang lebih baik? Kalau bercerai itu lebih baik, maka bercerailah. Okey? Kalau dah lebam sana sini, dah begot sana sini, no. Islam tak suruh awak anyanya sepanjang hidup. Bercerai itu memanglah sedih, tetapi kadang-kadang bercerai itu juga satu jalan keluar dibenarkan oleh Allah. Okay? Nescaya Allah akan memberi taufik kepada suami isteri. Yang satu diketemukan dengan isteri yang lebih baik, yang isteri diketemukan dengan suami yang lebih baik. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Faham? Faham? Okey, alright. Tadi dah diberitahu bahawa kalau isteri nusus, nasihat, tempat tinggal, tidak tinggalkan tempat tidurnya, ataupun pukul, Allah tak suruh maki hamun, dan Allah tak suruh ceraikan pun. Dalam ayat Al-Quran ada dua tempat yang saya temui, mungkin ada tempat lain, yang mengarahkan untuk ceraikan isteri. Ada dua tempat yang saya tahu. Cuba tengok surah Mumtahanah ayat yang ke-10. Perempuan yang diuji. Awak tengok dekat sini, perintah untuk cerai. Perintah daripada Allah. Ini benda ni perintah daripada Allah. Ada dua perintah dalam Al-Quran yang saya ketahui. Barangkali ada ayat lain yang saya tak tahu. Tengok ayat yang ke-10, surah Mumtahanah, muka surat 924, juzuk yang ke-28, ayat yang ke-10. Ini kisah perempuan Mekah yang beriman lari ke Madinah selepas perjanjian Hudaibiyah. Ayat yang ke-10. Wahai orang yang beriman. Muka surat 924. Jumpa. Wahai orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepada kamu perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji keimanan mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka. Maka jika kamu mengetahui bahawa mereka benar beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada suami-suami mereka yang kafir. Ini kisah orang beriman lari daripada Mekah ke Madinah selepas perjanjian Hudaibiyah. Okey, tengok Maka tidak halal bagi orang-orang yang mereka tidak halal bagi orang kafir, dan orang kafir itu tidak halal pula bagi mereka. Okey? Dan berikanlah kepada suami-suami mereka mahar yang telah mereka bayar, dan tidak ada dosa atas kamu mengahwini mereka apabila kamu telah bayar kepada mereka maharnya. Okey? Dan janganlah kamu tetap berpegang dengan tali perkahwinan dengan perempuan-perempuan kafir. Ingat, kalau perempuan itu kafir, maka ceraikan. Kafir bukan keluar Islam. Kafir adalah tidak percaya. Dalam surah Al-Ma'idah ayat 5-6 kat sana, dibenarkan berkahwin dengan perempuan Yahudi dan Nasrani yang menjaga kehormatan. Tetapi kalau mereka tetap kafir, yang seorang mengatakan bahawa yang seorang mengatakan bahawa Isa itu anak Allah, kafir. Tuhan itu 3 dalam 1, kafir. Uzair itu anak Allah, kafir. Ataupun berkahwin dengan seorang perempuan nampaknya akhlaknya baik, bila dah kahwin rupanya orang Syiah, masih lagi bertawakal dengan batu. Ataupun ahli-ahli bomoh kahwin dengan orang perempuan yang masih lagi percaya dengan kurafat-kurafat kubur dan sebagainya, tangkalai dan sebagainya. Allah perintahkan kepada suami itu, ceraikan. Ceraikan. Orang ni masih lagi tak ada tauhid rububiyah.
masih lagi percaya dengan apa benda-benda kurafat dan sebagainya, tangkal, jampi, pelaris dan sebagainya, maka ceraikan. Ini panduan untuk orang beriman. Tapi kalau lakinya pun kaki botol, kaki kubur, kaki ekor, susah. Apa nak buat? Ini panduan untuk orang yang beriman sahaja. So, berpandukan ini, maka janganlah kamu tetap berpegang dengan tali perkawinan dengan perempuan-perempuan kafir. Ingat, kafir bukannya keluar Islam. Keluar Islam itu murtad. Tak percaya dengan Allah, kafir. Ini ayat yang pertama yang saya temui, perintah untuk cerai. Satu lagi, satu ayat Al-Quran mengenai cerai, Allah perintahkan untuk cerai, yaitu ayat 28 dari surah Al-Ahzab, surah yang ke-33, juzuk yang ke-21, muka surat 671. Cuba tengok satu lagi ayat Al-Quran yang perintahkan kepada suami untuk ceraikan isteri. Hai Nabi, ini ayat ini turun kepada Nabi. Sudah tentu menjadi ikutan kepada orang-orang yang beriman. Apa perintah untuk Nabi, orang beriman nak ikut. Wahai Nabi, katakanlah kepada isteri-isteri kamu, jika kamu sekalian mengingini kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah kemari aku berikan kamu muta'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Jika kamu sekalian mengenai keredaan Allah dan Rasul-Nya serta kesenangan di akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan bagi siapa yang berbuat baik di antara kamu ganjaran yang besar. Faham? Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isteri kamu, jika kamu cintakan, jika kamu sekalian mengingini kehidupan dunia dan perhiasannya. Ayat ini berpandukan jika seorang itu terlalu materialistik, perempuan itu terlalu materialistik, suamilah yang menentukan sama ada isteri itu materialistik atau tidak, bukan orang lain. Tukar langsir sebulan sekali, suami kata materialistik, cerai-cerai, suami yang menilai. Nak motosikal, padahal dah tahu suaminya memang tak ada pun. Nak tukar langsir, suaminya ada banyak duit, berjuta, tapi langsir tu untuk apa? Membazir je tak tahu tukar. Ternilai, terserah kepada suami, bukan orang lain. Kalau suami tu anggap terlalu materialistik, anggap isteri tu terlalu materialistik, marilah kemari, aku berikan kamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan baik. Jadi ada dua tempat yang saya tahu di mana perempuan itu Allah perintahkan kepada suami untuk diceraikan. Yang pertama dia kafir, yang kedua terlalu materialistik. Faham? Atas suami, materialistik ni atas suami, bukan atas nilai kamu, bukan atas nilai saya. Sebab kalau dekat Jerman sana minta BMW Mercedes barangkali okey, no problem. Kalau dekat Somalia pun dia minta motor, dah kira materialistik. Sebab dia begitu tempat dan ikut suami awak. Dah tahu suami awak dah kerja gaji cuma 800, nak minta Proton Saga, ini cari biar balik. Okey, ikut kemampuan suami. Jadi nilai materialistik itu bergantung kepada suami. Faham? Alright, sekarang saya tanya awak, itu kalau perempuan yang nusus, bagaimana pula kalau laki yang nusus? Lelaki dipanggil nusas. Okey. Right. Dengar dulu ayat 128 surah An-Nisa. Balik kepada surah An-Nisa. Tadi kalau perempuan yang nusus, kau nasihatkanlah, kau tinggalkan tempat tidur, engkau pukul mereka. Jangan dimaki, ingat. Beritahu suami, beritahu ayah awak, beritahu keluarga kamu. Kalau mak tak sembahyang, benda tak puasa, jangan dimaki. Itu adalah cara yang paling baik mendidik isteri yang nusus. Jangan sekali-kali kamu maki. Jangan sekali-kali kamu marah dia. Jangan sekali-kali kamu katakan muka kamu jelek. Jangan sekali-kali. Jangan dipukul seperti unta. Allah Akbar. Ada hadis dikata, jangan kamu pukul isteri kamu sebagai unta sedangkan malam kamu campuri. Subhanallah. Okey? Pukul di situ adalah pukul untuk mengajar menurut perintah Al-Quran.
Okey, ayat 128 surah An-Nisa, kalau lelaki nusus pula, apa nak dibuat? Banyak yang awak tahu isteri nusus je kan? Tengok ayat 128. Jika seorang wanita khawatir akan nusus atau tidak atau sikap tidak acuh dari suaminya, tengok. Nusus seorang lelaki tadi, yang pertama tidak mau taat kepada perintah Allah, tak mau sembahyang, tak nak puasa, okey, minum bia ke, kaki dangdut ke dan sebagainya. Apa nak buat? Dulu kahwin cari yang handsome je. Okey. Kalau ditakdirkan bertemu suami begitu, dulu mungkin barangkali tak sampai ayat Quran, apa nak buat? Dah jodoh, dapat suami kaki botol. Berarti yang pertama, kalau suami itu tidak mau taat kepada perintah Allah dan juga tidak mau tanggungjawab terhadap keluarga, tak mau memberi nafkah, tak mau sebagainya, keperluan suami keluarga dia tak bagi dan sebagainya, apa yang patut dibuat? Perdamaian. Maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya. Perempuan mengalah saja. Jangan kamu cabar lelaki. Mengalah, damailah. Itu adalah satu cara yang paling baik terhadap suami kamu. Kalaulah kamu nak disayangi oleh suami kamu, mengalah, berdamai. Kalaulah perempuan ego kerana merasa dirinya cantik, lelaki juga ego kerana merasa dirinya kuat. Kalau kamu tengking suami kamu, jawabnya kena pang awak nanti. Jangan tengking, jangan marah suami kamu. Tak perlu nasihat pun. Suami nak minum bia sana sini, Allah tak suruh, kalau lelaki nusus maka beri nasihat. Tak ada. Damai dia. Ingatkan bolehlah. Kalau abang nak suruh pergi pasar malam, maghrib, tak apalah, saya solat je dekat rumah. Saya nak sembahyang, abang pergilah. Kalau abang nak berdangdut sana sini, tak apalah. Saya rasa benda tu membazir, saya dekat rumah. Kalau abang nak lebihkan isteri yang sana sampai sebulan, tak apalah, asal tidak dicerai aku, sudah. Damai. Nescaya kamu akan disayangi. Ni sebelum kahwin dah maki hamun dekat suami. Lepas tu nak disayangi adil pada engkau, minta maaf. Minta maaf. Allah tak suruh awak menghalang suami. Jangan. Adil, damai saja. Sukatilah bang, kalau abang rasa nak kahwin lagi, kahwinlah. Serah, damai, okey? Asalkan engkau tak ceraikan saya, sudah. Sebab kalau dihalang sekalipun, nanti suami pergi ajak kahwin kat luar negara lah, pergi susah sebab dia lelaki. Awak tak mampu untuk menghalangnya. Tak guna. Dia ada hak untuk kahwin 2-3 pun. Dalam kau maki marah sana sini, lepas tu dia kahwin terus, lepas tu 2 tambah lagi 2 pula tu. Jamil. Agak-agak anak sayang awak lagi tak? Sebelum tu awak dah maki hamun. Tekak sampai keluar daripada mulut. Subhanallah. Bukan kewajipan kamu untuk menasihati suami kamu. Damai. Itu perintah dari Allah. Nescaya kamu akan disayangi oleh Allah dan disayangi oleh suami kamu, seperti mana isteri Fir'aun. Dan kami jadikan perempuan di bawah jagaan Fir'aun itu adalah contoh kepada orang beriman ketika dia berkata, ya Tuhan kami, buatkanlah rumahku di surga kamu dan lepaskanlah aku daripada kezaliman Fir'aun dan orang-orang yang zalim. Jadilah isteri Fir'aun ini perempuan yang disayangi oleh Allah dan disayangi oleh musuh Allah, yaitu Fir'aun sendiri. Dia tak ada nasihatkan Fir'aun, wahai Fir'aun, jangan kau nak aku jadi Tuhan, tak ada. Wa qala ana rabbukumul a'la. Fir'aun berkata, aku adalah Tuhan kamu. Isterinya tak menghalang pun. Isterinya tak menghalang, tak nasihat pun. Jadilah dia disayangi oleh Allah, disayangi oleh suaminya yang paling keji. Best kan? Apa nak buat? Ditakdirkan kahwin dengan orang jahat. Begitu juga anak Rasulullah SAW, Zainab putri Rasulullah, berkahwin dengan Abu As. Apabila Rasulullah pindah ke Madinah, suaminya memerangi Nabi. Dah Abu As ditawan dalam peperangan Badar.
minta tebusan isterinya tadi. Zainab tebus suaminya yang masih kafir, yang memerangi bapaknya. Bagus punya menantu. Okay? Zainab tebus dengan rantai kepunyaan Khadijah. Dan kemudian Rasulullah meminta kepada Abu As, ya wahai Abu As, aku bebaskan kau, isteri kau dah tebus dengan rantai isteri aku ni dulu. Aku minta engkau ceraikan. Diceraikanlah oleh Abu As, isterinya Zainab ni, pergi ke Madinah. Kemudian selepas perjanjian Hudaibiyah, Abu As lagi sekali ditawan oleh orang Islam. Lalu jalan bukan laluan. Dijamin oleh Zainab, minta perlindungan Rasul, dibebaskan, dimerdekakan Abu As. Abu As masuk Islam, kemudian balik ke Madinah. Rasulullah kahwinkan semula dengan Zainab putri Rasulullah. Tengok, ada Zainab suruh, "Hei Abu As, kau masuk Islam." Tak ada. Abu As tak suruh dimasuk, isterinya tak suruh pun. Tak ada dalam nas dia menghalang suaminya nak perang Badar ke apalah tak. So dekat sini ada panduan nak mendidik suami. Jangan kamu tinggi suara, jangan kamu tengking suami kamu. Nasihat pun tak perlu. Kalau boleh, ini panduan. Dan jika seorang wanita khawatir akan nusus atau tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Dan perdamaian itu amat baik, walaupun manusia itu tabiatnya masih kikir. Memang tabiat manusia itu memang tamak. Terhadap suami dia tak nak balik. No. Ini 6 hari rumah sini, sana 1 hari dia. Suka hati suami. Okay? Alright. Jadi ini panduan bagi lelaki yang nusus. Ada panduan, okay? Dan jika kamu bergaul dengan isteri-isteri kamu secara baik dan memelihara diri kamu daripada nusus yang dikacau, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Panduan kepada suami. Kadang-kadang suami itu dah buat sebaik macam-macam pun dia buat. Masih lagi tak puas hati si isteri ni. Tambah lagi di madu. Dan kamu sekali-kali tidak dapat berlaku adil di antara isteri-isteri kamu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Kerana itu janganlah selalu kamu cenderung pada yang kamu cintai, sehingga kamu biarkan yang lain terkantung-kantung. Ayat ini memberi panduan. Ketahuilah, memang tabiat seorang lelaki itu, dia akan cenderung pada yang lain, pada yang satu. Okay? Entah kerana yang mudanya, atau cantiknya, atau lemah lembutnya, atau masakannya, atau kurang bibirnya, atau sahabat, whatever. Memang fitrah lelaki akan cenderung pada yang satu, tapi Allah bagi panduan. Okay? Jangan kamu cenderung pada yang satu dan tinggalkan yang lain terkantung-kantung. Jika kamu mengadakan perbaikan, memelihara diri dari kecurangan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah ampuni suami kamu. Dia dah buat sebaik mungkin lah. Apa nak buat, hati dah cenderung pada yang satu, buatlah yang lain, tapi jangan terkantung-kantung. Okay? Alright. Dekat sini jelas ada peraturan khusus. Yang pertama, perlu diingat, peraturan khusus yang nasihat tinggalkan tempat tidur dan pukul itu adalah perintah dari Allah. Perintah daripada Allah. Awak kena tahu bahawa nusus bukannya cuma tak nak ikut perintah suami saja. Kalau kamu tidak mau salat, tidak mau sembahyang, melanggar larangan Allah, tidak mau menutup aurat dan sebagainya, itu sudah dianggap nusus. Okay? Alright. Tidak ada perintah untuk menceraikan isteri kalau isteri nusus. Kewajiban kamu memimpin tadi, sebab Allah jadikan lelaki sebagai qawamun atau pemimpin, bukan penguasa. Kalau suami kamu nusus, damai. Jangan nasihatkan suami. Tak perlu. Allah perintahkan damai saja. Jangan nak bibil, jangan nak maki, jangan nak pukul suami, konon-konon nak tinggalkan tempat tidur pula. No. Jangan kamu tinggalkan tempat tidurnya. Itu bukan perintah dari Allah. Damai. Nescaya kamu akan disayangi oleh suami kamu dan disayangi oleh Allah kerana kamu mengikut perintah dari Allah. Tetapi apabila keadaan menghalang kamu daripada melaksanakan peraturan Allah, di situ saja awak boleh minta talak khulu.
Okey, cuba awak tengok ayat 228 tu. Cuba tengok 229. Kadang-kadang suami melampau sampai dipaksa awak tak boleh sembahyang maghrib. Kau kan ni jaga kedai kat pasar malam ni. Okey? 229 surah Al-Baqarah. Tengok, di sini aja panduan. Ni panduan ya, Al-Quran ni panduan ya. 229 surah Al-Baqarah. Okey, tengok. Talak yang dapat dirujuk adalah 2 kali. Doktor mengulas mengenai talak ini pada kuliah yang lepas. Setelah itu boleh dirujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan daripada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak dapat menjalankan hukum Allah. Jika kamu khawatir keduanya tidak dapat menjalankan hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Tengok, sekiranya keduanya tidak dapat melaksanakan hukum Allah. Okey, alright. Si isteri dipaksa oleh suami pergi kubur, bertangkal sana sini, benda-benda khurafat, ataupun disuruhnya jangan kamu sembahyang. Ini maghrib awak kena jaga. Niaga pasar malam maghrib paling untung. Okey, contohlah, ataupun apa juga awak kena ini, kalau nak ikut saya nak pergi majlis ni, kau mesti glamour sana sini pakai barut je, whatever. Okey, sampai tahap itu Allah perintahkan kamu untuk minta talak khul. Katakan dia suami, tak apalah, nampak gaya saya nak cari agama, kamu dah terlalu menghalang untuk saya cari agama. Kalau begitu, kamu carilah perempuan lain, saya mohon cerai, saya akan bayar balik apa yang kamu minta. Suami tak akan minta 1 juta tak? Sebab dia tak sesuai dengan taste dia. Dia suka yang pakai barut sana sini. Dia kalau awak minta cerai, dia akan bayar, tak apa, aku ceraikan awak je, aku cari yang lain. Memang bukan dia punya favor. Suami awak tak akan minta, aku nak 1 juta. Kalau tak 1 juta, aku tak ceraikan tadi. Sekiranya kamu dalam akhlak yang baik tadi, menjaga batas-batas agama. Okey? Suami tak akan. Allah akan mudahkan urusan kamu. Tapi dengan syarat, kamu pegang agama. Pegang agama. Kalau tadi mengenai nusus tadi ada 3 panduan. Nasihat, tinggalkan tempat tidur atau ceraikan. Sampai ke tempat yang ketiga ni, biasa Allah akan mudahkanlah, isteri kamu akan jadi orang yang solehah, insyaAllah. Ikut saja dari agama. Banyak orang cerita nusus dan sebagainya, mengikut kata-kata pendapat dia sendiri, tanpa merujuk Al-Quran. Mudah-mudahan dengan yang awak faham tentang Al-Quran, mengenai perempuan yang nusus dan juga lelaki yang nusus, apa patut dibuat. Dan peraturan ini dari Allah, bukan daripada Rasul, dan apa tak lagi daripada saya. Bukan, ini peraturan dari Allah, cuma mengulas contoh semasa saja.